fasik lah ya, yang derhaka. Siapa orang derhaka? Orang derhaka ini, contohlah ya, anak derhaka. Apa maksud anak derhaka? Boleh tak kita tanya dekat Zoom sekejap? Ya, dekat Zoom, siapa-siapa boleh respon, ibu-ibu yang ada anak derhaka. Apa maksud anak derhaka? Boleh kita dapatkan respon daripada Zoom? Kita switch Rizal ya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, anak derhaka ni dia tak dengar cakap mak bapak lah kan. Tak dengar Macam cakap mak. apa yang mak bapak suruh dia tak nak buat. Mana apa yang mak bapak tu nak dia tak nak buat. Macam tu lah. Baik. Derhaka. Anak derhaka, dia tak nak ikut cakap mak, ayah. Itu nombor satu. Alhamdulillah. Nombor dua, kalau ada satu lagi respon. Apa ciri anak derhaka? Yang kita doa bukan anak kita yang anak derhaka, dan jangan kita jadi anak derhaka kepada ibu ayah kita di atas kan. Silakan, ada tak selain daripada tak ikut cakap mak ayah tadi? Anak yang tak taat, Ustaz. Tak taat apa? Tidak taat kepada ibu bapa dalam segala hal yang wajib dia taati lah. Okay. Tidak taat kepada ibu ayah dia. Okay. Apa syarat anak itu dia nak ikut cakap mak dia ataupun ayah dia? Syaratnya dia kena faham ke tak faham apa mak ayah dia cakap? Siapa boleh jawab? Faris lah jawab. Faris ada tu. Kalau dia nak ikut cakap mak ayah dia, dia kena faham tak mak cakap apa? Dia kena faham. Dia kena faham kan? Mak cakap sila sembahyang. Kan? Dia mesti tak faham. Mak cakap bangun pukul 5. Kalau katakan mak dia cakap Tagalog contohnya, anak dia cakap bahasa Melayu, jadi mak dia cakap Tagalog, cakap Filipin kan. Jadi dia kata, mak, saya tak faham lah mak. Saya bukan nak derhaka, tapi saya tak faham. Rasanya anak ini derhaka ke tak derhaka? Fasik lah. Tidak. Ya? Tidak. Dia tak faham mak ni cakap apa, jadi dia tak bangun pagi. Lepas tu dia tak pergi sekolah. Tapi dia tak faham mak ni cakap apa. Anak ini derhaka ke tak derhaka? Kalau bawah umur tu kira tak derhaka lah kalau dia tak faham. Kalau dah kalaf tu orang kata melampau lah kalau tak faham kan Ustaz. Jadi sekarang ini bila mak cakap anak tak faham, kalau dia tak ikut cakap mak dia, masih derhaka kan? Masih derhaka, faham ke tak faham. Dan kalau seorang hamba itu dia tak faham Allah cakap apa, kan? Dia tak faham Allah cakap apa. Surah Yasin dia tak faham, surah Baqarah dia tak faham, surah Isra pun dia tak faham. Lepas tu dia buat sahaja apa yang dia nak buat, rasa-rasanya orang itu fasik ke tidak? Oh, mencabar soalan ni. Anak degil tadi, anak tu memang tak buat. Dia tak bangun pagi, dia tak ikut itu, tak ikut ini. Mengapa awak tak ikut? Saya tak faham lah. Saya tak faham mak saya cakap apa. Tapi awak ni degil. Awak pergi pelempang anak adik awak tak pergi sekolah. Awak ni mengumpat ya pada mak awak. Inilah saya buat ini pasal saya tak faham mak saya cakap apa. Kan? Awak tak pergi ke belajar ke apa ke? Sibuk lah. Saya sibuk. Saya tak sempat nak dengar, nak faham apa mak cakap. Anak begini masih derhaka. Masih derhaka. Pasal yang pentingnya dia tak ikut apa yang mak dia cakap. Kan? Mak dia suruh buat baik, suruh itu, suruh ini. Dia tak buat. Tak kisahlah kau bahasa apa pun, tapi pasal kau tak buat apa yang mak cakap, derhaka. Maka bila Allah menyatakan pada hujung ayat ini, dia adalah satu tamparan kepada saya ketika di luar negara dahulu. Bila saya tak faham apa yang ditanya, bila saya ada cerita sebelum ini, ada orang US ketika peristiwa September 11 tanya pada saya apa yang ada dalam surah Baqarah, dalam surah Maidah. Mereka cakap Muslim ni teroris kerana ada ayat dalam surah An-Nisa. Jadi bila saya tak faham, saya rasa okey, saya tak faham ni, saya selama ni buat apa? Kan? Orang kutuk saya teroris, kan? Muslim teroris, saya marah. Tapi bila saya ditanya sebenarnya apa maksud ayat yang ada dalam surah An-Nisa, bunuhlah kamu di mana saja kamu berjumpa dengan mereka. Ini maksudnya apa? Saya pun tak faham. Kan? Jadi di situlah antara perkara yang menyebabkan saya rasa bahawa mengapa Allah cakap tentang ada orang yang disesatkan,
Mengapa mereka sesat? Mereka ini fasik. Mengapa mereka fasik? Mereka derhaka pada Allah. Mereka tidak cuba untuk mendekati kepada perkataan-perkataan Allah. Allah bagi permisalan pun tak nak pergi belajar. Belajar engineering sampai ke US 4 tahun, beratus ribu habis, kan? Tapi belajar tentang ayat-ayat Allah ni baru sikit dah berkira, kan? Jadi itu yang bila saya mengalami perkara tersebut, saya rasakan bahawa ini juga yang berlaku kepada umat Islam. Yang kita kena sama-sama tuan-tuan ya. Bila kita dah tengok pada hari ini, rupa-rupanya kalau kita tak faham apa yang Allah cakap, kita buat juga apa yang Allah kata jangan buat, sebenarnya kita ni derhaka. Istilahnya fasik. Fasik. Ya. Yang kita kena istighfar betul-betul pasal mana mungkin baca surat khabar 30 tahun baru faham. 2 tahun faham pun kira kan. Sekarang ni kita dah 2 tahun COVID-19 melanda Malaysia, sepatutnya 114 surah tu 2 tahun ni semua orang dah kan. Pagi petang gunakan masa untuk kita memahami Al-Quran. Tapi tak apalah, kita mohon Allah ampunkan kekurangan yang ada, tapi jangan pula kita rasa macam anak tadilah, jangan rasa pula saya tak derhaka apa. Saya okey apa kan. Saya ni duduk dekat rumah dengan mak saya okey kan. Tapi mak kata bahawa kamu tak ikut cakap mak. Mak suruh buat ini, mak suruh buat itu, tapi kamu tak buat. Yang mak kata jangan buat, kamu buat. Tapi saya solat. Saya baca Quran. Dalam Quran bukan sekadar baca Quran, tetapi kena ambil nilainya, dan kita pun dah sedar, oh rupanya sampai ayat 25-26 ini kita dah nampak dah bahawa berbanding kita nak beritahu yang derhaka dari kalangan orang kafir jelas. Ya, derhaka di kalangan orang kafir yang bukan Islam jelas. Tetapi kita tidak mahu jadi orang Islam yang derhaka kepada Allah. Kan? Kalau anak tu keluar daripada rumah, itu memang derhaka betul tu, melampau betul kan. Tapi itu anak dalam rumah boleh derhaka. Ada tak anak dalam rumah derhaka? Boleh tak jadi anak duduk dalam rumah, kan, duduk dengan dekat rumah tapi derhaka? Boleh tak tuan-tuan? Boleh ke jadi begitu? Kita tanya kepada Puan Syarifah ke siapa-siapalah yang ada tu. Boleh tak anak duduk dalam rumah macam ikut cakap mak tapi derhaka? Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh Ustaz. Boleh. Macam mana contoh tu? Bagi contoh sikit. Boleh Ustaz. Contoh-contoh sikit baru kita nampak jelas. Duduk dalam rumah tapi tak buat apa-apa, dia macam kalau contohnya mak dia minta tolong ke apa dia tak buat lah. Kira derhaka lah tu walaupun dia duduk dalam rumah. Kan? Ataupun dia duduk rumah, memang duduk taat duduk rumah, tapi dengan telefonnya memanjang. Suruh solat tak nak solat. Kan? Suruh buang sampah tak nak buang sampah. Kan? Makan, makan cepat contohnya. Kan? Kita dah tahu dah, oh ini anak tak berapa okey. Kan? Walaupun duduk kat rumah. Dan betapa ramainya di kalangan orang Islam yang sebenarnya disuruh untuk buat itu, yang dia nampak superficialnya itu baca Quran, solat, tetapi isi dalamnya itu yang sepatutnya dibuat pada waktunya itu kadang-kadang dia tidak bertepatan. Yang kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala kekurangan-kekurangan yang ada selama ini, kan, bukan 2 tahun saja, dah berpuluh-puluh tahun kot, kan. Kalau saya dah berpuluh tahun hidup ni, maksudnya ialah mengapa sejak dulu saya tak mengambil Quran ini sebagai sumber rujukan hidayah, kan, sebagai hidayah. Pasal Allah cakap tadi apa? Wama yudillu, ataupun sebelum itu, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Apa maksud faya'lamun? Faya'lamun itu sentiasa belajar, sentiasa mengetahui, ya. Dia sentiasa mencari ilmu bahawa sesungguhnya itu adalah kebenaran daripada Tuhan. Faya'lamun ini bukannya tiba-tiba dia tahu, tuan-tuan, ya. Kalau kita tengok terjemahan, orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar daripada Tuhan. Kan? Itu terjemahan. Kalau kita tengok terjemahan, kita rasa macam, oh saya dah tahu kot, ini daripada Tuhan. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar sikit bahasa Arab, faya'lamun ini maksudnya fi'il mudhari'. Mereka ni sentiasa mengetahui, sentiasa
Bila sentiasa mengetahui, maksudnya apa? Mereka sentiasa mencari ilmu. Baru dia tahu. Annahul haqqu min rabbihim. Ini adalah daripada kebenaran daripada Allah. Allah bawa kita nyamuk. Allah bawa kita COVID-19. Ini adalah kebenaran. Ini adalah tujuan yang perlu saya faham bahawa Allah beri ini ada purpose. Ada purpose. Tak mungkin Allah bagi COVID-19. Tak mungkin Allah bagi nyamuk. Tak mungkin Allah bagi lalat. Tak mungkin Allah bagi atom kecil-kecil macam mana pun. Tak mungkin sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila. Ya, lawan kepada batil apa? Al-haq. Itulah ayatnya kat sini. Ya. Lawan kepada batil al-haq. Jadi orang yang beriman ini dia akan tahu perkara ini. Dan nak tahu kebenaran, nak jauh daripada kebatilan ini tidak lain tidak bukan mestilah dia kembali kepada Al-Quran. Kalau dia tak baca Quran, dia tak cuba fahamkan Al-Quran, maka orang ini digelar sebagai orang yang fasik, ya. Orang yang dia tak buat apa yang disuruh oleh Allah. First time, perkara pertama yang perlu dia buat ialah dia cuba faham dululah. Ya, macam anak tadi. Takkanlah dia saya solat, kan, ataupun buang sampah. Tapi dia tak faham pun apa yang mak dia suruh. Rupanya dia pergi buang sofa mak dia. Kan? Dia pergi buang sofa mak dia. Kata, mengapa kamu buang? Tadi mak kata buang sampah. Bukan buang sampah ni nak. Buang sampah dekat dapur. Itu pasal dia tak faham. Ada tak di kalangan orang Islam yang dia buat sesuatu yang sebenarnya Allah tak suruh? Ada? Mungkin di ruang komen ke, di ruang Zoom, ada tak? Orang Islam yang dia buat, tapi Allah tak suruh pun dia buat. Ini kita dah mula deep sikit tuan-tuan, ya. Tapi kita dah di penghujung, okey lah ni. Kan, nak habis ni. Ya. Apa contohnya? Contohnya ialah kalau baca bersungguh-sungguh sampai akhir, tapi jangan faham sampai akhir. Kan begitu kan? Jadi harapnya hari ini kita akan sentiasalah bila kita baca Quran ini, bila kita faham sikit-sikit ini, moga-moga Allah buka lagi pintu hidayah. Dan penting sangat Allah cakap di sini, wa yahdi bihi katsira. Ya, dengan misalan yang ada ramai dapat hidayah. Hari ini kita dapat hidayah kan? Dapat hidayah banyak kan? Saya kena check baliklah saya punya relation dengan Al-Quran. Pasal misalan ini datang dalam Al-Quran. Kan? Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ini sambungan daripada ayat berkaitan dengan surah-surah yang Allah datangkan daripada Quran. Itu saja akses kita kepada wahyu. Kita bukan Nabi kan yang dapat wahyu. Kita adalah umat Nabi. Jadi wahyu yang ada, Al-Quran ini, kita kena betul-betul berinteraksi, cuba faham, ya, baru kita boleh claim saya ikut cakap Allah. Itu pun kalau dapat ikut cakap 100%, kan? Bukan mudah tuan-tuan kan nak dapat 100%, tapi at least cuba faham. Kalau ada orang kata saya dah ikut Tuhan 100%, kan?